Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsikan dengan anda semua satu tajuk yang berkait rapat dengan diri kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat Islam dan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tajuknya ialah Tauhid Kontemporari. Tauhid kontemporari merupakan tauhid yang semasa. Kenapa disebutkan tauhid kontemporari? Yang pertama sekali, kerana ancaman terhadap agama Islam itu berbeza daripada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Berbeza. Yang kedua, perkara atau isu yang boleh mengurangkan keyakinan terhadap agama Islam itu semakin kreatif. Yang ketiga, perkara atau isu yang boleh mengurangkan keyakinan terhadap agama Islam itu semakin kerap, sering berlaku. Baiklah, kita sentuh yang pertama. Ancaman terhadap agama Islam itu berbeza daripada zaman dahulu hingga zaman sekarang. Baiklah, ancaman yang berlaku di zaman dahulu, yang mana kalau kita lihat zaman para anbiya, zaman para sahabat, apabila musuh Islam ini memberi ancaman terhadap agama Islam ini, mereka melakukan penyiksaan, mereka melakukan peperangan, mereka melakukan penghinaan, cercaan. Contohnya zaman dahulu para sahabat Nabi Bilal bin Rabah, Sumayyah, mereka disiksa untuk menggugurkan akidah mereka itu, untuk keluar daripada agama Islam, untuk menyatakan yang mana Allah itu bukan Tuhan mereka. Ini bentuk ancaman di zaman dahulu. Ancaman sekarang yang boleh kita lihat, musuh Islam zaman sekarang ini, mereka menubuhkan satu kumpulan yang bawa ajaran-ajaran sesat untuk menarik ataupun mempengaruhi orang Islam ini agar ikut dan masuk kumpulan mereka. Mereka membawa ideologi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Contohnya, mereka menyatakan yang mana ada Nabi selain Nabi Muhammad, ada Nabi yang baru. Mereka menyatakan mereka ada kuasa yang boleh berlawan dengan kuasa Allah. Ini sangatlah bahaya dan bertentangan dengan agama Islam. Okey, yang kedua, perkara atau isu yang mengurangkan keyakinan terhadap agama Islam itu semakin kreatif. Ya, benar. Kenapa dikatakan semakin kreatif? Kerana bila zaman yang makin lama makin berubah, zaman makin moden, mereka menyatakan teknologi ini adalah segala-galanya. Kerana apa? Dengan teknologi ini, mereka akan mendapatkan sesuatu keinginan mereka sendiri. Zaman sekarang ini, masyarakat zaman sekarang ini, mereka mencari kehidupan berbanding dengan zaman dahulu, mencari tentang ketuhanan. Kehidupan sekarang ini, mereka melebihkan kehidupan yang selesa. Mereka ingin mencari rumah yang besar, mereka ingin mencari isteri yang cantik, suami yang handsome untuk diri mereka sendiri, tanpa mereka mementingkan keinginan ataupun permohonan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka, teknologi inilah menyebabkan mereka mendapat apa yang mereka inginkan. Maknanya mereka mengabdikan diri mereka kepada teknologi, bukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Teknologi ini semakin lama makin meningkat kerana manusia juga. Kerana pemikiran manusia. Pemikiran itu ni datang daripada Allah. Allah yang memberikan idea ataupun pemikiran terhadap manusia ini, ingin membentuk atau mencipta teknologi tersebut. Ini sangat bertentangan. Yang kedua, perkara atau isu yang mengurangkan keyakinan terhadap agama Islam itu semakin kerap. Kerana apa? Musuh-musuh Islam ini cuba ingin menjatuhkan agama Islam ini sehabis baik, sehabis mungkin ingin jatuhkan. Kalau kita tengok pun, musuh yang kita paling dekat dengan kita, syaitan, berjanji dengan Allah SWT untuk menyesatkan orang Islam ini sampailah hari kiamat. Dia kenal Allah, dia tahu Allah, tapi masih lagi tetap pendirian mereka untuk menjatuhkan agama Islam itu. Sebab itulah pentingnya tauhid ini untuk kita menjadikan akidah kita ini utuh dan kuat, supaya kita tidak pernah terpengaruh dengan ajaran-ajaran ataupun musuh-musuh Islam yang ingin menarik orang Islam supaya keluar pada agama Islam.
Tujuan apa kita mempelajari tauhid ini? Yang pertama sekali untuk meningkatkan keyakinan kita yang mana Allah itu ialah Tuhan kita, Nabi Muhammad itu ialah Rasul kita, Rasulullah. Yang kedua, untuk mengelakkan kita sebagai umat Islam ini supaya tidak menjadi orang yang syirik, supaya tidak kufur kepada Allah SWT. Sebab itunya kita perlu mempelajari tauhid ini supaya kita dapat membezakan yang mana Tuhan yang sebenar, yang mana Tuhan yang bukan Tuhan kita. Yang ketiga, untuk membetulkan cara kita berfikir untuk berfikir dan persepsi terhadap alam dan kehidupan. Sebab apa masyarakat yang makin lama makin moden ini, persepsi dan pemikiran mereka sangat jauh daripada Islam. Sebab itulah kita sebagai orang Islam perlu mempelajari tauhid ini, perlulah menerapkan tauhid ini dalam diri kita supaya kita tidak jatuh ke kancah kesesatan. InsyaAllah, saya rasa itu saja pesan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.